tenang luar biasa di sudut sunyi ini. Mihrabku menuju Mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Biasa di sudut sunyi ini. Mihrabku menuju Mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku, di mihrabku tersungkur syahdu. Jalan berliku ke lembah nafsu, hanya karena kau selamatkan aku. Ku seru namamu, Allah yang agung. Ku seru namamu, Allah yang Esa. Ku seru namamu dengan sepenuh jiwa. Latifu ya Halim, ya Rahmanu ya Rahim, ya Karimu ya Jawad. Hidupku mohon berkat, pandangilah aku, luruskan hatiku, teguhkan sabarku, indahkan syukurku. Ku seru namamu, Allah yang agung. Ku seru namamu, Allah yang Esa. Ku seru namamu dengan sepenuh jiwa. Ya Saburu ya Syakur, ya Subuhu ya Quddus, ya Hannanu ya Mannan, ya Zal Jalali wal Ikram. Engkaulah maksudku, engkaulah tujuanku, redamu harapanku, bernaung di Firdausmu. Engkaulah maksudku,
Engkaulah tujuanku, redhamu harapanku, bernaung di firdausmu. Di ruang kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Biasa di sudut sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku, di mihrabku tersungkur syahdu. Jalan berliku ke lembah nafsu, hanya karena kau selamatkan aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sahabat-sahabat, tuan-puan, adik kakak, anak-anak yang Ustazah kasihi sekalian, ya, malam ini mari kita mulakan dengan panjangkan sedikit doa mukadimah kita insya-Allah, ya, berdoa bersama-sama dengan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna tayyiba wa'atina tayyiba wasta'milna tayyibin. واحشرنا مع الطيب الأطيب سيدنا وشفيعنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم
الحبيب الأمجد والشفيع الكريم الأوحد. اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا بالسلام واجعلنا من ورثة دار السلام. نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا وتنشر شريعتنا وتعز ديننا وأمتنا وتعطينا رغبتنا. ربنا قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اغفر لنا واختر لنا ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى غيرك طرفة عين ولا أقل من ذلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رضنا بقضائك وبارك لنا فيما قدر لنا حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. واجعلنا يا ربنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Kita mulakan majlis kita, sahabat-sahabat sekalian, dengan sama-sama kita membaca Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, apa khabar semua? Ya, yang Ustazah boleh sebutkan namanya pada malam ini, Puan Nur Hayati Yusof, apa khabar? Ya, Puan Nuraidah Abdul Hamid, Puan Sumayyah Haida, siapa lagi nak sebut ya? Apa khabar Puan Nur Salmi, Saudari Mayang Sari, Puan Zazalina Somlin, Umija, Azni Husin, Masya Allah, dan ramai lagi yang mungkin tak dapat Ustazah nak sebut satu persatu namanya. Ya, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ya ke dalam kuliah talaqi bersama dengan Ustazah pada malam ini, insya-Allah, di mana pada malam ini sahabat-sahabat sekalian kita akan meneliti, memahami kitab hikam Ataiyah, di mana hikmah yang akan kita sorot pada malam ini adalah hikmah yang kedua. Jadi insya-Allah Ustazah berharap ya satu slot tu mungkin satu hikmah, dan kalaulah ada lagi yang mungkin Ustazah tak habis nak terangkan pada hikmah yang sebelumnya, Ustazah akan tarik jugalah penerangan tu dibawa kepada hikmah pada malam ini ya, insya-Allah. Sahabat-sahabat sekalian, antara nikmat yang sangat besar ya, dulu Ustazah tak faham sangat ketika mana membaca kitab ya, bila disebut tentang rukun yang pertama ataupun disebut di antara nikmat yang besar juga adalah nikmat namanya al-fahmu. Dulu mula-mula Ustazah pun tak faham kenapa mesti ya di antara nikmat yang besar itu adalah al-fahmu. Tapi bila berlalunya hari ya, bila kita pun semakin berusia, sedikit sebanyak kita belajar, baru kita jelas ya kenapa al-fahmu itu adalah kurniaan yang sangat besar. Sebab ya, kalaulah tidak memahami sesuatu, tidak memahami konsep dalam agama, tidak memahami persoalan agama, ajaran agama, maka bagaimana kita nak beramal? Bagaimana kita nak menjadi hamba Allah yang sebenar? Jadi Masya Allah, mohonlah kepada Allah. Mohonlah kepada Allah agar Allah mengurniakan, merezekikan kepada kita fahman nabiyyin, wa hifzal mursalin, wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Ya Allah, bagilah kepada kami faham seperti mana fahamnya para nabi. Berilah kepada kami kuat menghafaz seperti mana menghafaznya para rasul. Berilah kepada kami ilham, Ya Allah, seperti mana ilham orang muqarrabin, ilham para malaikat yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah mengurniakan kita kefahaman, dan malam ini sahabat sekalian kita masuk kepada hikmah yang kedua. Insya-Allah kita boleh lihat slide yang Ustazah sediakan. Ya, sama-sama lihat slide tersebut dan Ustazah akan bacakan hikmah yang kedua di mana matanya dalam bahasa Arab ya. Iradatuka tajrid ma'a iqamatillah
iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Ustazah ulang lagi sekali supaya sahabat-sahabat boleh baca bersama dengan Ustazah insya-Allah. Iradatukat tajrid ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Maksudnya adalah kehendak kamu untuk tajrid, yakni beribadah tanpa perlu berusaha dunia, padahal Allah masih menempatkan kamu pada golongan orang yang harus berusaha untuk mendapat keperluan sehari-hari. Maka kehendak itu adalah daripada syahwat hawa nafsu yang tersembunyi. Sebaliknya, kehendakmu untuk berusaha, padahal Allah telah menempatkan dirimu pada golongan orang yang beribadah tanpa perlu kasab, tanpa perlu berusaha, maka kehendak yang demikian bererti menurun daripada cita-cita yang tinggi. Itu dia hikmah yang kedua yang kita nak sama-sama insya-Allah memahaminya pada malam ini. Ya, Ustazah percaya kalau semata-mata dengan melihat kepada matan hikmah tersebut ataupun melihat kepada terjemahannya, Ustazah percaya tidaklah mudah untuk kita memahami hikmah yang kedua ini. Jadi insya-Allah ya, dalam kelas inilah Ustazah akan cuba menerangkan apakah yang dimaksudkan dengan hikmah yang kedua ini. Mari sahabat-sahabat sekalian, kita tengok, perhatikan pada terjemahan dia, tak perlu lihat pada slide, dengar saja huraian Ustazah terlebih dahulu. Dalam hikmah ini ada dua perkataan yang menjadi kata kunci. Ya, di mana dua perkataan itu adalah gambaran kepada hal ataupun keadaan seseorang. Sekarang kita nak faham sahabat-sahabat sekalian bahawa ya, kita semua dan golongan-golongan yang bersama dengan kita, maksudnya golongan yang bagaimana? Iaitu golongan yang nak menuju kepada Allah, golongan yang nak mendekatkan diri kepada Allah, golongan yang benar-benar nak mencari keredaan Allah. Jadi perjalanan itu panjang. Ya, perjalanan itu penuh dengan onak duri. Boleh jadi makan masa 10 tahun, 20 tahun, seumur hayat kita, sampailah hari kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam proses perjalanan itu akan ada banyak hal, suasana, keadaan berubah-ubah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain. Jadi dalam hikmah yang kedua ini ada dua kata kunci, di mana kata kunci ini merujuk kepada keadaan, merujuk kepada suasana kita ataupun orang-orang ya yang nak menuju kepada Allah. Apa keadaan dia? Yang pertama disebut dengan istilah at-tajrid. At-tajrid, okey. Yang kedua disebut dengan istilah al-asbab. Jadi ada dua perkataan yang penting, gambaran, ada halul tajrid, ada halul asbab, ada keadaan tajrid dan ada keadaan asbab. Mungkin ketika mana istilah ini disebut dengan bahasa Arab, ya, kita tak jelas. Bahkan sahabat-sahabat, walaupun perkataan itu dalam bahasa Arab, untuk orang Arab memahaminya semata-mata pada perkataan itu pun itu tidak cukup dalam pemahaman tu. Maknanya apa? Maknanya istilah-istilah yang kita temui dalam hikmah ini ataupun dalam hikam sangat memerlukan kepada huraian, ya, penjelasan yang dihuraikan oleh para ulama-ulama, ya, yang sangat ramailah yang menghuraikannya, menjelaskannya. Jadi mari kita lihat pada slide yang disediakan. Makna istilah yang Ustazah sebutkan tadi. Yang pertama, perkataan tajrid. Apa maksud tajrid? Tajrid ialah tidak memiliki. Ataupun maksud yang lain, tidak menyibukkan diri dengan sebab-sebab. Ya? Segelintir ahli sufi menyatakan tajarrud sebagai tidak berpegang kepada sebab, berlaku sesuatu perkara, bahkan terus melihat kepada Allah Azza wa Jalla yang menjadikan sebab itu. Okay, itu maksud istilah tajrid. Maknanya adalah
tidak menyibukkan diri dengan sebab-sebab. Maknanya nak lihat kepada yang menjadikan sebab terus. Tak nak ni dengan sebab-sebab ni. Ya, kalau kenyang kena makan. Ya, kalau nak hilang haus kena minum. Jadi sampai satu ketika bila sebut tajrid ni, ya, maknanya tidak menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang menjadi asbab, menjadi sebab-sebab. Itu tajrid. Adapun asbab adalah sesuatu yang membawa kepada apa-apa tujuan atau matlamat di dunia ini. Okey, nak bagi nafkah pada keluarga. Maka bila kita nak bagi nafkah pada keluarga, kenalah ada duit. Duit tu kan nak beli beras. Ya, kenalah ada duit. Duit tu nak sewa tempat tinggal untuk keluarga kita, memenuhi keperluan keluarga kita. Jadi bekerja, mencari duit, ya, dan sebagainya, maka itu dilihat sebagai halul asbab, keadaan asbab. Baik, boleh faham makna tajrid dan makna asbab. Sekarang kita lihat kembali kepada hikmah yang kedua tadi. Ya, maksud dia cuba dengar balik macam mana Ustazah nak huraikan ya hikmah yang kedua. Dalam proses kita nak menuju kepada Allah Azza wa Jalla akan ada keinginan, akan ada iradah, akan ada kehendak, ya. Jadi bila kita nak jadi orang yang baik, nak jadi orang soleh, datanglah satu kehendak. Ya, kehendak dia apa? Kita kalau boleh kehendak kita tu nak tajrid. Maknanya apa? Ya Allah, aku ni nak ibadah saja. Kalau boleh nak pergi bertapa, kalau boleh nak duduk dekat Mekah, kalau boleh tak nak bekerja, kalau boleh nak duduk masjid, kalau boleh nak zikir, nak hafaz Quran, nak zikir, nak hafaz Quran. Ini ya, ada keinginan. Jadi keinginan kita tu maknanya nak menyendiri, nak betul-betul mengkhususkan diri kita ini untuk ibadah secara khusus kepada Allah. Padahal ketika mana kita berkeinginan untuk tajrid tadi, Allah menempatkan kita dalam golongan yang masih perlu untuk berikhtiar, masih perlu untuk terkait dengan asbab musabab, masih perlu untuk terkait dengan usaha. Maka ketika mana kita duduk dalam keadaan yang sebenar-benar keadaan kita adalah kena usaha, ya, kena berikhtiar. Kita kena buat itu untuk kenyang, kita kena mencari duit, kita kena bekerja. Tiba-tiba kita tak nak melakukan semua itu. Sebab apa? Sebab aku ni nak jadi orang soleh ni, aku nak jadi orang baik ni, aku nak tajrid saja kepada Allah dan kita nak tinggalkan segala usaha tersebut. Maka kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, sebenarnya kehendak kamu itu adalah datangnya daripada syahwat yang tersembunyi, daripada nafsu yang tersembunyi. Okey, itu satu. Sebaliknya, kehendak kamu untuk berusaha, kehendak kamu untuk duduk lagi dalam zon, dalam daerah kasab, maknanya ikhtiar, cari duit, pergi kerja, buat itu, buat ini. Maknanya kasab, berusaha. Padahal Allah telah meletakkan kamu dalam zon, dalam daerah, dalam suasana tajrid. Kamu dah tak payah dah buat semua tu. Kamu dah tak ada apa dah, tanggungan apa semua. Ini Ustaz nak bagi faham tuan-puan, ya. Sepintas lalu sebelum kita masuk lebih dalam. Jadi ada orang pula dia nak berusaha. Ya, dia nak duduk lagi dalam daerah kasab, daerah berusaha tadi, padahal dia sudah pun Allah letakkan pada zon, pada keadaan tajrid. Dah tak memerlukan semua tu. Ya, dah tak perlu dah buat semua tu. Maka apa kata Ibnu Athaillah As-Sakandari? Dalam suasana yang kedua pula, kalau ini yang berlaku, maka sebenarnya kehendak dia ni telah pun menurun daripada cita-cita yang hebat, cita-cita yang tinggi. Maknanya dia telah merendahkan kehendaknya sendiri. Dia telah merendahkan dirinya sendiri. Baik, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Tak apa kalau tak faham, kalau belum faham tak apa, bertenang je. Sebab insya-Allah, ya, mohon kefahaman daripada Allah, nanti lama-lama akan faham. Ustazah pun dah sediakan slide ya untuk bantu buat nota sikit untuk bantu sahabat-sahabat supaya dapat memahaminya. Ya, masya-Allah, hikmah ini sangat membantu kita untuk mendapat jiwa yang tenang dan jiwa yang bahagia sahabat-sahabat sekalian. Baik, mari kita lihat slide ketiga yang Ustazah sediakan, di mana sekarang kita masuk untuk lebih dalam memahami tentang hikmah ini.
Okey, slide yang ketiga. Di manakah ketenangan? Tajuk dia. Ya, satu soalan yang Ustaz nak tanya kepada kita semua. Di manakah ketenangan? Agak-agak ketenangan tu dekat tajrid ke dekat asbab? Ya. Di mana ketenangan? Dekat tajrid ataupun dekat asbab? Ustazah bagi contoh ya sahabat-sahabat sekalian. Dulu masa Ustazah belajar dekat Jordan, Ustazah berkenalan dengan seorang muslimah yang usianya Ustazah kira sudah pun 60 tahun lebih ataupun mungkin dah sampai 70 tahun. Dikenali dia sebagai Ummu Basim. Jadi Ummu Basim ni personality dia, tuan-puan, image dia, dia pakai hitam semua. Ya, bila dia keluar saja daripada rumah, tuan-puan sekalian, maka dia akan labuhkan ya hijab dia, niqab dia, dia labuhkan semua. Jadi tidak dapat dikenal. Kalau kita tak perasan ya, tak betul-betul meneliti, kalau kita jumpa kat pasar ke apa, kita tak perasan itu Ummu Basim. Kecuali kita dah biasa dengan dia, kita akan nampaklah ada tanda-tanda lain ya menunjukkan itu Ummu Basim. Tapi bila dia hadir dalam kuliah-kuliah muslimah, ya, dalam liqa bersama dengan para muslimah, maka dia akan buka niqab dia. Dia akan buka yang menutup wajah tu, jadi kita boleh lihat wajah dia. Subhanallah tuan-puan sekalian, Ummu Basim ni tinggal seorang-seorang saja. Dia ada, Ustaz pun tak tahu sama ada itu bilik dia ataupun bilik yang dia sewa. Sama ada dia beli ataupun dia sewa, rumah kecil saja. Turun tangga, ni tanah kan, dia biasa kan kat sana ada bilik bawah tanah ya. Ada syuqah, ada rumah flat, bawah tu ada rumah lagi yang bawah tanah. Jadi Ummu Basim duduk kat bawah tanah tu, ada satu bilik dia. Ya, satu bilik dia dan dia tinggal seorang-seorang. Pernah Ustaz tanya, dia kalau tak silap Ustazah, dia memang ada anak, tapi anak dah besar semua dan dia tidak ada suami lagi. Ya, jadi dia tinggal seorang-seorang. Masya Allah tuan-puan sekalian, apa yang Ummu Basim buat? Ummu Basim menghidupkan malam dia. Ya, Ummu Basim menghidupkan malam dia sampai dia bangun malam tuan-puan sekalian, maknanya dia tidur sekejap, dia bangun, lepas tu dia tidur sekejap, lepas tu dia bangun balik untuk solat subuh. Itu dia punya dia punya rutin dia. Kemudian bila dia bangun beberapa minit sebelum solat subuh, dia akan jaga wirid, jaga zikir sampailah ya solat sunat duha. Lepas solat sunat duha, ya, dia akan tidur sekejap. Biasanya dia berpuasa. Kalau Isnin Khamis tu insya-Allah memang dia puasalah setakat yang saya kenal Ummu Basim, ya. Kemudian kalau katalah dia tak puasa tengah hari, dia akan carilah makanan sekadar sebab dia seorang je. Dia seorang je. Lepas tu sekarang dia akan mengaji. Nanti lepas asar dia akan temui liqa para muslimah. Dia akan pergi ke rumah, contohnya rumah ibu mertua Imam Masjid Jami'ah Yarmouk ketika itu. Dia pergi kat situlah liqa halaqah bersama dengan para muslimah, kat situ dakwah dia, kat situ amar ma'ruf nahi munkar yang dia buat. Nanti bila maghrib, dia balik semula ke rumah dia. Demikianlah sebuah kehidupan yang sangat indah dan nikmat kepada Ummu Basim. Ustazah pernah meninjau bilik dia tuan-puan sekalian. Masya Allah, kita masuk tu terasa auranya luar biasa. Ya, kita tengok Masya Allah satu tempat yang sangat zuhud, sangat sederhana. Ya, dengan tasbihnya, dengan Masya Allah yang mengingatkan kita pada sebuah kehidupan yang pernah dilalui ya oleh sahabiyah dahulu, bagaimana dia sampai terdetik ke hati Ustazah masa Ustazah ziarah beberapa kali Ummu Basim. Ya Allah, bestnya lah. Ya, bestnya macam Ummu Basim ni. Duduk seorang-seorang, berzikir, baca Quran, menangis dengan Allah, munajat, bangun lagi, ya, zikir lagi. Ustazah nak bagi faham tuan-puan sekalian bagaimana Ustazah terasa bestnya hidup macam Ummu Basim. Ya, seronoknya. Tapi ketika Ustazah sebut yang demikian, Ustazah tidak duduk dalam keadaan Ummu Basim. Ustazah adalah seorang pelajar Malaysia yang diberikan tajaan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk belajar bahasa Arab dan Syariah Islamiyah di Jordan, di Yarmouk University Jordan. Apakah boleh Ustazah meninggalkan semua itu semata-mata untuk tajrid seperti mana Ummu Basim? Sedangkan Allah meletakkan Ustazah dalam keadaan kasab. Kamu kena usaha, kamu kena cari ilmu. Kamu ni guna beasiswa kerajaan Malaysia ni. Kamu ni ada agreement ni dengan Kementerian Pelajaran Malaysia. Ya, kamu ni ada harapan mak ayah kamu. Kalaulah Ustazah berhenti, terminate daripada universiti tu atas alasan nak hidup macam Ummu Basim,
Tuan-puan boleh nampak ya sekarang Ustazah nak bezakan tajrid dengan asbab. Kalaulah ustazah berhenti, maka berhentinya ustazah, kehendak ustazah untuk berhenti tadi, padahal ustazah duduk dalam keadaan yang Allah letakkan, kamu terikat dengan segala sebab musabab ni, tapi ustazah berhenti, maka keinginan untuk berhenti itu dalam kacamata pandangan hikmah ini adalah sebenarnya datang daripada hawa nafsu. Jelas tuan-puan sekalian? Tadi ustazah dah bawa 2 contoh, satu Ummu Basim, satu kehidupan ustazah masa di Jordan dulu, dan sekarang kita tengok pertanyaan tadi, sebenarnya kat mana ketenangan? Ustazah tengok Ummu Basim tenang sekali hidup dia. Dah tengok Ummu Basim dalam keadaan tajrid dia tadi, Masya Allah, ya macam makin meningkat saja pengalaman kerohanian dia. Dan mungkin ustazah ataupun sesiapa berpandangan, oh kalau duduk tempat ustazah, pergi belajar, jumpa orang, jumpa kawan, dia makan minum, huha-huha, macam-macam lah dengan kawan-kawan ya, itu tak tenang. Maka jawapannya tuan-puan sekalian, bukan demikian untuk kita menilai di mana ketenangan dan kebahagiaan. Okey? Sebaliknya, ketenangan dan kebahagiaan itu adalah pada keyakinan, kebergantungan, kepercayaan yang kuat yang ada pada hati kita kepada Allah Azza wa Jalla. Keyakinan, kebergantungan, kepercayaan yang teguh bahawa apa saja yang Allah lakukan, yang Allah takdirkan, suasana-suasana yang Allah datangkan dalam proses untuk kita menjadi hamba Allah yang Allah redai, hamba Allah yang saleh dan salihah, kita percaya, kita yakin, kita husnuzan bahawa itu adalah perkara yang terbaik ketika itu untuk kita. Jadi yang penting sekali kita boleh tenang, sama ada pada keadaan tajrid, sama ada pada keadaan asbab. Yang penting kita mesti faham bahawa kita sedang melalui fasa demi fasa, suasana demi suasana untuk memahami bagaimana perjalanan takdir hidup kita akan disusun oleh Allah dengan sebegitu cantik sekali sehingga kita benar-benar kenal dengan Allah Azza wa Jalla, sehingga kita benar-benar mendapat qalbun salim, sehingga kita benar-benar dapat mendidik hawa nafsu, terhindar daripada nafsu-nafsu yang tersembunyi. Mungkin nafsu sarakah ni senang nampak tuan-puan. Ya, kalau nafsu yang jelas ni senang nampak. Tapi bagi orang-orang yang nak berhijrah, bagi orang-orang yang nak mendaki jalan menuju Allah, nafsu itu boleh jadi datang dalam keadaan yang samar-samar. Bisikan-bisikan syaitan boleh jadi datang dalam keadaan yang halus, yang tersembunyi. Sebab itu kita kena cermat, berhati-hati, memahami perjalanan, tabiat perjalanan ini dengan panduan Al-Quran, sunnah Nabi SAW dan juga pengalaman-pengalaman para ulama yang telah pernah melalui jalan ini. Ustazah mudahkan lagi ya dengan contoh-contoh. Okey ya, contoh-contoh. Silakan admin kita ya tunjukkan dulu contoh yang pertama untuk memahami hikmah. Ada slide yang ustazah sediakan insya-Allah. Contoh yang pertama, saudara-saudari sekalian, adalah seseorang yang hidup berkeluarga dan harus menyara keluarganya. Okey, ini contoh pertama. Ada seorang hamba Allah, kita berikanlah nama kepada dia, letaklah namanya Sulaiman. Ya, Encik Sulaiman usia berapa? 40 tahun. Ada isteri seorang, ada anak 5 orang. Kelima-lima anak sedang belajar. Pada usia 40 tahun, ya, tiba-tiba Encik Sulaiman ini belajar sedikit sebanyak tentang ilmu agama, bergaul dengan para agamawan, bergaul dengan orang-orang saleh, rajin pergi menuntut ilmu, sehingga dia terasa, ya Allah, dulu aku ni banyak sangat kelalaian. Ya Allah, dulu aku ni apa? Tak betul-betul beribadah kepada Allah. Lalu, tuan-puan sekalian, apa yang berlaku kepada Encik Sulaiman tadi? Dia pun terasa seolah-olah masa dia pergi bekerja tu, ya, dia bekerja kat mana? Dekat kilang contohnya. Dia rasa macam kerja dia, macam masa dia untuk pergi kerja kilang tu macam membazir waktu je. Macam benda yang melalaikan saja. Lalu dia balik ke rumah dia. Dia pun bagi tahu kepada anak isteri dia. Dia kata, saya mulai hari ni tidak bekerja lagi. Ya, saya serahkan soal rezeki dalam rumah tangga ini di tangan Allah. Itu yang saya belajar, dia kata pada isteri dia. Saya serahkan di tangan Allah.
Ya, jangan tanya-tanya, jangan petikai bab nafkah ke apa, sebab apa, kena yakin dengan Allah. Adapun abang sekarang, abang nak duduk iktikaf dekat masjid. Abang nak banyakkan zikir. Dulu abang tak banyak baca Quran. Jadi orang lain pergi kerja, abang nak pergi iktikaf masjid, abang nak pergi baca Quran. Nampak tuan-puan, ni contoh yang ustazah bawa. Yang contoh ni bukan sebarangan ustazah bawa, sahabat-sahabat sekalian. Ia berlaku dalam kehidupan masyarakat. Ketika mana seseorang dijentik kesedaran, datang kesedaran untuk hijrah, untuk islah. Tapi ingat, kena faham tabiat agama. Kena faham urusan agama dengan baik. Bukan bermakna bila kita hijrah, kita tinggalkan tanggungjawab kita. Bukan bermakna bila kita nak mendekatkan diri kepada Allah, kita putuskan hubungan kita dengan manusia. Jangan salah faham terhadap Islam. Jangan salah faham bagaimana proses dan tabiat untuk dapat sampai menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi contoh yang pertama adalah Encik Sulaiman, yang padahal Encik Sulaiman masih ada isteri untuk diberikan nafkah. Encik Sulaiman masih ada anak-anak 5 orang belajar. Ya, tiap-tiap bulan kerana sekolah tanya, Encik Sulaiman, 4 orang anak ni tak bayar yuran lagi, bila nak bayar? Jangan Encik Sulaiman jawab, tanya pada Allah, sebab Allah yang bagi rezeki. Marah pula kerani jawab macam tu. Ya, boleh faham? Ustaz nak bagi dia punya contoh dulu. Baik. Muslimat boleh respon ya dekat dalam apa ni, boleh respon, jawab faham ke tak faham apa yang ustazah huraikan ni ya. Okey. Yang kedua, contoh yang kedua, Dr. Fatimah. Ustazah petik nama Dr. Fatimah. Dr. Fatimah ni tuan-puan sekalian bukan sebarangan orang dalam masyarakat. Beliau adalah pakar sakit puan. Tapi semenjak rajin datang majlis ilmu, ia belajar, ya, dan dia rasa macam, ya Allah, dah tak boleh dah nak pergi hospital lagi ni. Tak best dah pergi klinik pakar, jumpa pesakit-pesakit. Yang bestnya apa dia? Subhanallah, 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 subhanallah. Yang bestnya ambil tasbih, berzikir. Jumpa pesakit ni tak best, serabut. Itu mungkin dirasakan pada awalnya oleh Dr. Fatimah. Ya? Dan benda ni pernah berlaku sahabat-sahabat sekalian pada seseorang yang bertemu dengan ustazah. Cuma bezanya dia bukan Dr. Fatimah, bukan seorang yang bekerja dekat hospital tapi bekerja di universiti. Ketika mana dijentik kesedaran tuan-puan sekalian pada usia 40-an, ya, dekat-dekat nak masuk 50, dia menangis masa tu di Mekah, di Masjidil Haram. Dia menangis, dia kata apa yang dia dah buat selama ini dalam hidup dia. Kemana dia dah gunakan masa dia dan umur dia. Sampai dia kata, apa ustazah, apa pandangan ustazah kalau saya terus berhenti kerja? Saya rasa nikmat duduk masjid. Saya rasa nikmat baca Quran. Saya rasa nikmat sangat solat. Saya nak berhenti kerja terus. Ustazah kata apa? Puan, bertenang. Puan, bertenang. Sebab kita kena faham banyak benda. Ya, jadi ustazah bawa contoh-contoh tuan-puan sekalian supaya tuan-puan faham antara tajrid dengan asbab. Macam Dr. Fatimah tadi, Masya Allah, dia telah gunakan masa untuk belajar. Doktor pakar sakit puan. Tengok bagaimana keperluan masyarakat terhadap pakar sakit puan. Tengok bagaimana dia dalam kepakaran itu memenuhi tanggungjawab fardu kifayah. Di mana dengan penglibatan dia, ya, mewakili wanita-wanita yang lain untuk apa? Menyambut kelahiran, wanita-wanita yang bersalin, menguruskan sakit-sakit puan yang berlaku kepada para wanita. Itu adalah fardu kifayah yang harus disempurnakan oleh satu jumlah manusia, ya, mewakili yang lain, golongan yang lain. Ya, kalau wanita-wanita lah. Jadi maknanya tiba-tiba Dr. Fatimah bila memahami, bila rasa nak hijrah, nak jadi baik, nak jadi solehah, nak berhenti kerja. Itu yang kedua. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, ustazah petik nama Haji Fuad. Ini main petik je, tak ada berkenaan dengan sesiapa pun, ya. Tuan Haji Fuad. Tuan Haji Fuad, tuan-puan sekalian, ya, Masya Allah, semakin baik Tuan Haji Fuad sekarang. Ya, dengan sedekahnya yang banyak, dengan jiwanya yang halus, ya. Kalau dulu banyak kelalaian dalam hidup ni tak ada dah, ya. Banyak sangat ingat kepada Allah. Maka Tuan Haji Fuad, ya, bila dia balik daripada pejabat kan, ya, okey, Assalamualaikum depan rumah kan, okey, dibuka pintu oleh anak-anak ataupun isteri, anak-anak pun jawab, isteri pun jawab, Waalaikumsalam, dia pun masuk. Ya, bila dia masuk, dia tidak menyantuni pun isterinya. Sebaiknya bila dia masuk tu, masuk terus je.
Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Yang isteri ni senyum ni. Ya, yang dia Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Anak pun tanya, Abah dah balik ke? Tengok kepada anak, sikit je. Ya, tapi jangan kacau Abah. Abah nak baca Quran. Jangan kacau Abah ada kerja. Abah nak zikir. Masuk bilik terus. Ya, menyendiri. Kononnya apa? Nak tajrid. Nak menyendiri, nak mengkhususkan untuk amal ibadah ini. Anak membaca semua tak tengok, pelajaran tak tengok pun anak macam mana solat dia, anak macam mana bacaan Quran dia, tak tengok. Kenapa? Kita ni nak tajrid. Dia nampak tuan-puan sekalian? Sebab Tuan Haji Fuad merasakan layan isteri ni buang masa. Ya, layan kerana anak-anak, bawa anak-anak jalan, pergi pasar, beli beras untuk nafkah keluarga, ya, pergi gembirakan hati isteri dan anak-anak. Ini akan menjadikan dia keluar daripada zon ketenangan dia, kebahagiaan dia bersama dengan Allah. Ada orang berfikir macam tu tuan-puan sekalian. Maka inilah gambaran-gambaran yang kita nak faham bahawa apa yang berlaku kepada baik Dr. Fatimah tadi, baik Tuan Haji Fuad tadi, itu adalah gambaran berlakunya salah faham di mana sebenarnya ketiga-tiga mereka ini tidak memahami bahawa mereka masih diletakkan Allah dalam keadaan, dalam suasana, dalam hal terkait dengan asbab, terkait dengan sebab-sebab. Ya, tanggungjawab. Kamu ada tanggungjawab menyara anak-anak kamu. Kamu ada tanggungjawab mendidik anak-anak kamu. Kamu ada tanggungjawab melihat rumah yang kamu diami bersama keluarga. Tu dinding dia. Ya, dinding dia berlubang. Bumbung dia bocor. Bila hujan, masuk air hujan. Jangan kamu kata tak apalah, kita zuhud je lah, air hujan masuk pun. Yang penting kita zikir. Itu maknanya apa? Sebenarnya itu adalah sesuatu yang datang bersumberkan daripada hawa nafsu kamu. Hawa nafsu kamu secara halus nak melalaikan kamu daripada tanggungjawab. Dan tanggungjawab itu tanggungjawab kamu pegang dengan Allah Azza wa Jalla. Boleh faham tuan-puan sekalian? Jangan sampai terbiar tanggungjawab kita dan alasan kita adalah kerana kita nak menyendiri dengan Allah. Alasan kita sebab kita dah masuk maqam lain dah. Dia maqam nak berzikir, nak berwirid, jangan bagi orang kacau. Sedangkan anak kita perlu disantuni, isteri kita perlu dilayan, mak ayah mertua kita kena tengok, kena kebajikan kepada mereka. Tapi kita tinggalkan semua itu kerana kefahaman kita nak tajrid, kita nak menyendiri dengan Allah, kita nak khususkan hidup kita hanya untuk ibadah khusus. Maka sebenarnya ini datang daripada hawa nafsu. Sebab hawa nafsu masuk cara yang paling samar, cara yang paling halus. Kalau daripada awal hawa nafsu telah mengambil tempat, kalau daripada awal sebenarnya kita telah mengikut hawa nafsu, boleh bayang tak perjalanan selanjutnya bagaimana? Apakah semakin naik mendaki ataupun semakin jatuh merudum? Kerana perasaan tadi, kehendak tadi datang daripada hawa nafsu. Nanti kita akan bertemu sahabat-sahabat sekalian dengan orang-orang yang mengatakan dia nak kembali kepada Allah, dia nak jadi orang alim, nak jadi orang saleh. Hitam dahi tu tuan-puan. Ya, kerana apa? Sujud. Tapi isterinya ketuk pintu rumah jiran. Kenapa? Sebab beras tak ada. Tapi isterinya pergi mengemis kat orang lain, anak-anak. Kenapa? Sebab Abah tak kerja. Abah hanya zikir saja dalam bilik. Abah hanya pergi buat itu saja. Dia pergi dakwah saja, pergi itu saja. Tanggungjawab dibiarkan. Nampak tuan-puan sekalian, yang sebenarnya apa? Sebenarnya nafsu tu nak melalaikan kita daripada tanggungjawab. Ini dihurai dengan cukup dalam sebenarnya oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti yang Ustazah rujuk dalam kitab beliau. Ya, sebab itu jangan sampai tertipu dengan hawa nafsu. Hawa nafsu tipu daya dia sangat licik. Ya, bisikan syaitan tipu daya dia sangat licik. Atas nama untuk dekat dengan Allah. Guna nama Allah. Ya, gunakan, maknanya kalau dengar dekat lidah, dekat lisan tu bunyi baik belaka. Nak dekat diri pada Allah, hanya Allah, Allah. Tapi tengok hawa nafsu. Apa hawa nafsu buat? Hawa nafsu telah melalaikan, telah melencongkan dia daripada apa? Tanggungjawab dia kepada apa yang Allah amanahkan, pertanggungjawabkan kepada dia. Dan dia sebenarnya berada dalam keadaan tidak faham. Kenapa Ustaz kata tidak faham? Sebab dia tidak faham bahawa sebenarnya itu adalah gambaran buruknya adab dia dengan Allah Azza wa Jalla.
Nanti kita akan lihat ada slide yang Ustazah sediakan adab dengan Allah dalam konteks hikmah yang kedua ini. Ya, dia tidak faham bahawa dia senyum kepada isteri adalah ibadah. Dia tidak faham bahawa kegembiraan yang dia bawa balik kepada keluarga dia dengan akhlak dia, ya, dengan nafkah yang diberikan adalah ibadah kepada dia. Lihat bagaimana Nabi SAW pernah mencium tangan seorang laki-laki yang bernama Sa'ad bin Mu'az, tuan-puan sekalian. Tangan laki-laki yang hitam, ya, yang kita kata apa? Berkematu tangan tu. Pernah dicium oleh Rasulullah SAW. Ya, kenapa? Ketika mana Nabi dalam satu perjalanan pulang daripada peperangan, nampak dekat tengah-tengah padang pasir, sahabat itu, tuan-puan sekalian, ya, sedang membanting tulang, ya, menghancurkan batu-batu yang besar. Bila dah jadi kecil, diangkat, dipindahkan. Untuk apa ni? Ni semua ni untuk jualan. Semua ni adalah untuk bekerja. Kasbul halal, mencari rezeki yang halal. Lalu ditanya oleh Nabi SAW, kenapa sampai begini tangan kamu? Ya, sampai begitu sekali. Maka apa jawapan sahabat tadi? Dia jawab, ini kerana aku nak mencari rezeki, nafkah kepada keluarga aku, sara diri aku dan sara orang-orang di bawah tanggunganku. Maka ada riwayat mengatakan, Nabi telah mencium tangan tersebut dan Nabi telah menyatakan, ini adalah tangan yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Ada riwayat lain mengatakan, Nabi cium tangan tersebut dan Nabi katakan ini adalah tangan yang diharamkan daripada api neraka. Tuan-puan sekalian, mencari rezeki adalah ibadah. Ketika mana kita memang duduk dalam zon itu. Anak-anak kita nak makan. Tanggungjawab tu dengan jelas nampak di atas bahu kita. Maka tak boleh kita nak pindah kepada zon tajrid tadi. Hal yang nak menyendiri, nak iktikaf, habis tu anak isteri makan tak apa, ala Allah. Kita percaya pada Allah, yakin pada Allah. Tak boleh macam tu. Boleh faham ya tuan-puan sekalian? Baik. Mari kita lihat pada slide yang selanjutnya. Apa tujuan kita memahami hikmah ini? Sebelum kita masuk kepada tujuan memahami, dalam hikmah ini tuan-puan sekalian, dia ada dua kondisi kan? Ada seseorang yang memang duduk dalam zon masih berusaha tapi nak duduk menyendiri. Ada seseorang lagi, dia ni memang Allah telah letakkan dalam keadaan dah kamu tidak perlu lagi dah kasap. Tak perlu usaha-usaha begitu begini. Kamu sekarang tidak ada hajat sangat pada yang lain. Kamu dah tak ada tanggungan. Kamu dah tak ada tanggungjawab kepada orang lain. Betul-betul untuk diri kamu. Macam contoh Ummu Basim yang Ustazah ceritakan tadi. Kamu ni usia pun dah 50 tahun. Kamu pun dah 60 tahun. Duit kamu, duit gaji kamu, duit pencen kamu pun tak habis makan. Anak-anak semua dah besar. Ni saya bagi contoh. Ya, contoh saja. Suasana tu mungkin berlainan keadaan dia. Tapi ni contoh. Saya nak bawa contoh maknanya kita ni dah tak ada apa dah. Ya, dah tak ada keperluan untuk apa, membanting tulang, tak ada dah. Benda Allah dah cukupkan. Allah dah letakkan kita dalam keadaan apa dia? Dah menumpur pada ibadah khusus, berikan tajrid, menyendiri betul-betul. Ya, beri tumpuan kepada ibadah khusus. Rajin iktikaf. Orang lain mungkin tak sempat iktikaf, masih usaha banyak nak cari nafkah dan sebagainya. Kamu ni boleh banyak iktikaf. Tiba-tiba dalam keadaan Allah meletakkan dia pada suasana tajrid, dia pula yang apa ni, yang bersungguh-sungguh pula nak keluar daripada suasana itu, masih lagi nak duduk membanting tulang macam orang lain. Ya, masih lagi. Ustazah minta maaf, Ustazah bagi contoh. Ya, minta maaf. Tapi contoh ini contoh daripada kisah yang benar-benar berlaku lah. Ya, contoh. Seorang isteri pernah mengadu kepada Ustazah. Dia kata, saya kesian dengan suami saya Ustazah. Usia dia nak masuk 70 tahun. Dia masih sibuk lagi nak ukur padang bola. Tak maaf cakap tuan-puan. Masih sibuk lagi nak ukur padang bola Ustazah. Ya, kenapa? Sebenarnya apa simbolik kepada dia kata nak ukur padang bola? Sebab nak jaga lagi persatuan tu, persatuan ni, umur dah 70-an, ya, dekat nak 80, ataupun dekat nak 70. Tapi masih lagi sampai dia kata apa? Ke masjid tak sempat Ustazah, mesyuarat. Saya kata dah, bang, umur macam abang ni bukan kat sana bang. Ya, umur macam abang ni, kok mesyuarat pun mesyuarat masjid ke? Ya, mesyuarat kebajikan ke? Ya, jadi saya tu kesian tengok suami saya yang masih menghitung-hitung allowance itu dan ini. Padahal yang ada ni pun tak habis makan Ustazah. Tuan-puan boleh faham maksud Ustazah? Bagaimana seseorang yang Allah dah letakkan dalam keadaan dah kamu dah cukup keperluan dah.
Sekarang kamu tumpulah betul-betul kepada ibadah kamu. Kamu tumpulah betul-betul mencari bekal dalam bentuk ibadah yang lebih khusus tadi. Tapi apakan daya, dia nak juga susah payah buat benda-benda yang tak sepatutnya. Maka disebut oleh Ibnu Athaillah dalam hikmah yang kedua, dia sebenarnya sengaja nak menurun daripada satu keadaan yang tinggi kepada keadaan yang rendah. Dia tak nak mendaki. Dia tak nak sampai kepada Allah dengan pendakian-pendakian yang tinggi dan hebat. Jadi boleh faham tuan-puan sekalian, ya. Baik, apa tujuan kita faham? Tujuan kita memahami hikmah ini. Tujuan memahaminya, Ustazah ada sediakan slide, kita boleh tengok slide-nya. Pertama, terhindar daripada ibadah melulu tanpa faham. Terhindar daripada ibadah yang melulu tanpa benar-benar faham. Jadi bila rasa nak ibadah tapi tak faham bahawa ibadah itu dalam konteks yang sangat luas. Sangat luas. Ya. Bukan semata-mata baca Quran, bukan semata-mata tasbih tahmid. Itu memang ibadah tapi bukan semata-mata itu. Ya. Kamu bekerja seperti mana yang Nabi sebut dalam sebuah hadis Nabi SAW. Inna minadh-dhunub. Sesungguhnya ada sebahagian daripada dosa-dosa kalian. La yukaffiruha as-salah, wala as-sadaqah, wala al-hajj, wala az-zakah. Ya? Ada sebahagian daripada dosa-dosa kalian yang tidak akan dapat terhapus semata-mata kalian solat. Semata-mata kalian pergi menunaikan zakat. Semata-mata kalian pergi menunaikan haji. Kalian ada dosa, solatlah banyak mana, pergilah haji, dosa kalian yang itu, ada sebahagian dosa, tidak akan dapat dikafarahkan. Inna minadh-dhunubi la yukaffiruha as-salah, wala as-sadaqah, wala al-hajj. Walakin, tetapi, yukaffiruha, tetapi yang menjadi penghapus dosa-dosa itu adalah alham fi talabil ma'isyah, kesusahan yang kamu tanggung dalam mencari nafkah keluarga kamu. Kesukaran yang kamu lalui, perjuangan, kesungguhan yang kamu kena lalui dalam mencukupkan keperluan diri kamu, keluarga kamu dan orang-orang di bawah tanggungan kamu. Subhanallah, sahabat-sahabat sekalian. Maknanya, ya, tak mampu salat, haji, sedekah nak hapuskan sebahagian dosa. Dosa apa? Dosa tak menunaikan tanggungjawab pada anak isteri. Solatlah banyak mana pun, terhutanglah nafkah dengan anak isteri. Sama juga seorang isteri tak nak taat kepada suami. Dengan suami tengking-tengking, dengan suami benci, dengan suami menyampah, dengan suami dia ribah suami dia umpat suami dia. Tapi kalau bab baca Quran, ya Allah, 3 hari khatam sekali. Kalau bab sedekah, bukan main banyak sedekah dia. Kalau bab silaturahim dengan orang lain, dialah orang dia. Tapi dengan suami, tak. Dengan suami dia tak suka, dengan suami dia derhaka, dengan suami dia khianat. Contohnya, maka subhanallah tuan-puan sekalian, tidak akan dapat dikafarahkan dosa tadi kecuali apa? Kecuali dia menyempurnakan tanggungjawab itu ataupun minta halal daripada orang yang berhak, iaitu suami itu sendiri. Sama juga kita punya tanggungjawab dengan anak-anak. Tak tertebus tuan-puan sekalian kesilapan kita kalau kita tidak kembali menunaikan tanggungjawab tersebut. Kalau kita tidak minta ampun kepada Allah dan sama-sama minta ampun kepada anak-anak kita. Kalau anak kita membesar dalam keadaan terbiar. Terbiar maksud Ustazah bukan terbiar makan minum tuan-puan. Terbiar pengisian kerohanian dia. Terbiar hak dia untuk mengenal Allah. Terbiar sebenarnya dia ada hak untuk mengenal Nabi SAW. Siapa yang bertanggungjawab? Ibu bapanya. Kesian anak-anak ketika mana usia 25 tahun menyedari dia tidak pandai pun baca Quran. Kalau mak dah suruh, mak dah ajar lain cerita tuan-puan. Tapi bila dia sorot balik kehidupan dia, ya Allah ya Tuhan, mak dia cuma bagi dia duit. Kemewahan, kebendaan, semua bagi. Tapi satu benda mak ayah dia tak bagi dia kelas ngaji Quran. Mak ayah dia tak pernah suruh, dia tak pernah paksa, dia tak pernah tegur, tak pernah nasihat dia untuk baca Quran. Masuk umur 25 tahun, dia sedar kekurangan itu, ya, dan dia melihat balik semula. Maka lompong yang berlaku pada mak ayah tadi tuan-puan sekalian, itu tidak boleh semata-mata tertebus, semata-mata ya maknanya pergi buat ibadah lain. Sebaliknya, seorang ibu dan ayah kena beristighfar khusus dalam bab itu. Ya Allah, aku telah
telah melalaikan tanggungjawab pada anak-anak. Ya, lagi baik, lagi cantik tuan puan cakap dengan anak-anak, mak minta maaf, abah minta maaf. Itu zaman khilaf kami. Itu zaman kelemahan kami. Itu zaman fitnah bagi hidup kami. Ya, jadi mari sama-sama anak-anak bersama dengan mama, bersama dengan ayah, sama-sama kita ya mengenal Allah, sama-sama kita mencari ilmu. Itu cara tebus dia tuan puan sekalian. Jadi untuk kita faham, bila kita faham dengan hikmah ini, so kita terhindar daripada ibadah melulu. Bukan sikit sahabat-sahabat sekalian yang mengadu menantu saya ustazah ya, rajin kalau bab jaga masjid ni, ya pergi dakwah ni rajin dia berhari-hari pergi, tapi kesian ustazah, tak ditinggal apa-apa pada keluarga, anak tu sakit, ya isteri tu sakit, habis tu siapa yang tengok? Kamilah ya, adik-beradik ni lah yang tengok, walaupun kami pun banyak juga kekangan, tapi nak buat macam mana dah suami dia tak peduli. Tengok tuan puan sekalian. Jadi bila kita tidak faham dengan konsep ini, ibadah kita melulu. Kita lupa bahawa ibadah tu sangat luas. Ya, okey, itu satu. Yang kedua, terhindar daripada gejolak hawa nafsu yang samar. Bila kita memahami hikmah ini, kita pun faham. Hati-hati dengan hawa nafsu. Keinginannya sangat halus. Keinginannya sangat samar. Kita rasakan macam betul dah. Tapi rupa-rupanya nafsu itu nak memberikan keselesaan kepada kita dengan jalan apa? Lagi senang kamu duduk je atas jadah, zikir je, tak payah fikir anak kamu makan apa. Lagi senang kamu duduk iktikaf dekat masjid, ya, lepas tu urusan keluarga kamu, minta sedekah dengan orang lain. Mengemis dengan orang lain. Banyak aja orang akan bagi bantuan. Contoh. Contoh dia tuan puan sekalian. Sebenarnya nafsu tu nak bagi kita bersenang lenang. Cara dia macam mana? Cara nampak macam baik. Ya, sebab itu Nabi SAW pernah menegur ya seorang laki-laki yang ditanya oleh sahabat yang lain kondisi laki-laki tu pada Nabi SAW. Ya, bagaimana laki-laki tu iktikaf je kat masjid, ibadah kat masjid, solat kat masjid, ibadah khusus je. Ya, sedangkan anak isterinya dipenuhi keperluannya oleh jiran tetangga. Anak isterinya mengemis kepada yang lain. Anak isterinya dipenuhi oleh sahabat-sahabat yang lain. Maka Nabi memuji bahawa orang yang memenuhi keperluan keluarganya lebih baik daripada laki-laki yang ibadah saja dalam masjid. Bahkan laki-laki itu kena keluar. Bukan di situ tempat dia. Dia kena mencari rezeki yang halal. Dia kerana mencari rezeki yang halal adalah ibadah yang terlalu hebat di sisi Allah Azza wa Jalla. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, supaya tidak menjadi fitnah pada ajaran agama Islam. Ya, ini jadi fitnah nanti. Bila nak jadi baik je, menyendiri. Bila nak jadi baik je, tak nak bergaul dengan orang. Bila nak jadi baik je, dia dah mula menganggap soal cari rezeki pun dia anggap dunia. Ya, dunia semua tu. Bang, ya bagilah duit sikit bang, nak beli belanja ni, belanja dapur ni. Ni contohlah ya, bukan ustazah sengaja nak buat contoh ni habis bagi pada orang lelaki saja ya. Sama juga orang perempuan pun ada juga. Nanti kita bawalah contoh untuk orang perempuan pula ya. Contoh isteri nak minta duit belanja sikit ya. Lepas tu suami ni dengan sebab dia ni belajar kononnya keagamaan, tasawuf apa semua, dia pun kata jangan meminta-minta dengan manusia. Nak minta dengan Allah. Kan pelik bunyi macam tu. Betul minta dengan Allah. Tapi tanggungjawab itu Allah perintahkan pada si suami. Ya, jadi isteri ni munasabah pergi minta dengan suami. Ya, suami sehat, segar bugar, masih boleh bekerja. Nampak tuan puan sekalian? Ya, kalau macam tu yang berlaku, nanti mak mertua pun pelik juga. Dia ni serban besar, contoh. Ya, dia ni nampak baik. Ya, nampak tu solat tu rajin, solat jemaah. Tapi ya Allah, ya, kalau suruh usaha, suruh cari rezeki, suruh penuhi keperluan nafkah, dia kata semua tu dunia. Dunia belaka. Jadi kita kena tengok tuan puan sekalian. Ya, kadang-kadang sampaikan kalaulah dia usaha, insya-Allah bila kita berusaha manjada wajada, kalau berusaha dapatlah tingkatkan juga taraf ekonomi tu, ya. Dapatlah juga berikan pendidikan yang lebih baik kepada anak-anak tu. Tapi sebab tak nak usaha tadi, kononnya dah masuk makam-makam sufi ni, dia nak jadi wali-wali lah segala macam, contohnya kononnya tiba-tiba dipaksa anak-anak tak apa, tak payah belajar. Ya, kamu baca buku je dalam rumah, tak payah, ilmu semua datang daripada Allah. Nampak tuan-puan, lama kelamaan kita menjadi fitnah kepada ajaran agama Islam. Kita salah faham daripada pintu gerbang nombor 1 lagi.
Daripada stesen pertama salah faham dah, nanti tengok nanti. Natijah dia apa? Nanti tengoklah tuan-puan. Dia lama-lama makin mengarut, makin merepek, makin. Sebab apa? Daripada awal konsep ni kita dah salah faham. Baik, sahabat-sahabat sekalian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang keempat, memenuhi tuntutan ketaatan sebagai hamba Allah yang sejati. Kita kena faham, sebagai hamba Allah kita ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Kita ada hubungan dengan Allah, kita ada hubungan dengan manusia. Apakah atas nama tajrid, kita nak menyendiri, nak ibadah khusus, manusia ni semua ada hawa nafsu, manusia ni semua entah serabut kepala, baik kita berzikir, baik kita bertasbih, sampai tetamu datang pun kita tak layan. Sampai ajak bersilaturahim pun kita tak nak. Semua tu dunia belaka, makhluk. Macam-macam jawapan keluar nanti. Ya kononnya kita ni nak bersama dengan Allah je, bersama dengan Khalik je. Tengok tuan-puan, lanjutan daripada kita silap faham dengan agama ini, ya silap faham dengan konsep ini, akan jadilah seperti ini. Tapi subhanallah, orang-orang yang memahami, sangat memahami apa? Allah meletakkan kita pada keadaan yang terbaik. Kita masih diberikan amanah, tanggungjawab, ada tanggungan. Kita memahami ibadah dengan maksud yang sangat luas. Bahkan kita senyum pada saudara kita sedekah. Ibtisamuka ala wajhi akhika sedekah. La tuhqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Kamu, ini semua hadis Nabi ya. Kamu jangan meremehkan perkara yang baik, ya sesuatu amalan yang baik. Kamu jangan remehkan walaupun semata-mata jumpa saudara kamu dengan wajah berseri-seri. Wajah berseri-seri. Itu jadi ibadah yang besar di sisi Allah. Sebab apa? Memberikan kegembiraan kepada orang lain. Memberikan kesenangan pada jiwa orang lain. Kenapa? Datang jumpa kita, kita manis muka. Tapi kadang-kadang kita tak nak sampai tahap kononnya kita ni dah hubungan tinggi sangat dengan Allah, akrab sangat dengan Allah, dekat sangat dengan Allah, nampak manusia pun nampak macam nampak makhluk. Nampak makhluk maknanya apa? Ini semua ni mengajak kepada kejahatan lah apa. Ini semua benda-benda pelik ya sahabat-sahabat sekalian yang mesti kita nak jauhi dalam perjalanan kita menuju Allah. Sebab yang paling dengki, yang paling dendam, yang paling benci dengan perjalanan yang begitu mulia ini adalah syaitan laknatullah. Jadi hati-hati. Kefahaman kena mantap ya. Yang kelima, mengelakkan daripada sikap lari daripada tanggungjawab. Sebenarnya nak lagi pada tanggungjawab je. Alasan tu jadilah alasan. Macam-macam alasan lah. Semua alasan tu disandarkan pula kepada Allah. Ini adalah satu pendustaan yang besar yang kita dah buat. Ya, sebab tu kena bagi faham betul-betul. Kalau kita ada tanggungjawab, ada ibu yang sedang sakit, jangan biarkan, jangan tinggalkan. Maka bersama-sama menjaga ibu yang sedang sakit itu adalah jalan ibadah terbaik untuk kita insya-Allah. Walaupun kita tengok ya Allah bestnya orang lain tu, dia dapat pergi Mekah, dapat pergi haji, berulang-ulang pergi umrah. Yang kita ni dah 10 tahun dah tak pernah pergi umrah lepas pada umrah yang pertama tu. Kenapa? Sebab jaga mak kita sakit. Tuan-puan sekalian, jangan kita fikir mereka lebih tenang, lebih bahagia daripada kita. Ya boleh jadi kita yang Allah letakkan dalam keadaan bersungkuk sangkak, berempah pulah, menjaga, menyantuni, jaga kebajikan mak yang sakit. Ini ibadah yang sangat dipandang oleh Allah Azza wa Jalla. Nanti sampai masa berubahlah fasa kita pula. Ya, sampai masa manalah tahu ya semuanya di tangan Allah kan, ajal ketentuan meninggal si ibu. Maka kita pun dah tidak lagi ya bertanggungjawab, diamanahkan untuk menjaga ibu. Tadi ibu dah tak ada. Waktu tu pergilah nak pergi mana? Pergilah nak pergi umrah ke apa? Tengok suasana keadaan kita ni macam mana. Jadi sebab kita nak elakkan daripada sikap apa? Lari daripada tanggungjawab. Sebab itu macam mana hadis Nabi banyak cerita tuan-puan sekalian. Ya seorang laki-laki yang ibadah, mak dia panggil. Mak dia panggil, dia tak sahut tuan-puan sekalian. Ya apa jadi kepada dia pada hujung nasib dia? Dia kena minta kemaafan daripada mak dia. Dia kena minta redha mak dia. Nak bagi tahu walaupun dia sedang solat ketika itu, solat sunat ya tuan-puan sekalian, walaupun dia sedang solat, tapi ibu yang memanggil. Maknanya walaupun kita kata solat tu kan hubungan dengan Allah, yang ini hubungan dengan manusia kan, dengan ibu, tapi di sisi Allah menyahut panggilan ibu lebih utama daripada meneruskan solat sunat tadi. So kita kena faham baik-baik. Sebab tu kadang-kadang ya menyantuni,
keluarga ni besar sebenarnya tuan-puan. Bukan kadang-kadang, itu memang hakikat yang sebenar. Samalah macam kita para isteri juga ya. Jangan dengan sebab kita ni nak jadi ahli ibadah ya, nak ni, tak layan dah suami kita. Ya, dah itu semua tu nafsu belaka. Suami kita ni nak suruh dilayan keperluan dia, kita kata nafsu. Nafsu semua tu nafsu, dah ambil Quran ni ngaji. Macam tu kejawapan kita tuan-puan. Sedangkan kita ada suami. Ya, kita bertanggungjawab. Tanggungjawab seorang isteri adalah memenuhi keperluan suami dia. Dan suami itu takkan dapat memenuhi keperluannya dengan wanita-wanita yang lain. Haram. Kecuali isterinya sahaja. Jadi besarnya amanah yang kita tanggung. Kita nak jaga nafsu syahwat suami kita. Kita nak jaga pandangan suami kita. Jadi kena faham. Jangan mudah-mudah je kita ni, saya dah tak nak semua ni. Saya tinggalkan semua ni. Subhanallah sahabat sekalian. Ustazah dah bertemu dengan seorang hamba Allah yang dia cuba lari daripada keadaan yang pada hakikatnya Allah masih menempatkan dia dengan keadaan halul asbab, masih terkait dengan sebab musabab. Dia, ini cerita lama ya sahabat sekalian. Dia ni dulu adalah orang yang sangat popular. Ini cerita lama dah, mungkin dia 18-19 tahun kot. Orang yang popular dalam kluster dia. Bukan popular untuk semua, tapi dalam kluster dia adalah seorang yang popular. Wanita, perempuan. Okey, kemudian dia dapat kesedaran Islam. Alhamdulillah dapat kesedaran. Tapi subhanallah, semakin lama dia semakin rasa sakit dengan kehidupan keluarga dia. Dia rasa macam sia-sia sangat bekerja. Dia rasa sakit melihat suami dia pergi bekerja, pergi main golf, pergi begitu beginilah orang kaya, orang kaya sangat ya. Kemudian dia rasa sakit dengan semua ni. Dia tengok anak-anak yang tak solat, dia tengok anak-anak dedah aurat, semua jadi kesakitan pada dia. Jadi mungkin maknanya nak menguruskan emosi, menguruskan kefahaman dan sebagainya. Ketika itu mungkin ia tidak merujuk, tidak dapat bimbingan dan sebagainya. Jadi apa yang dia buat? Dia minta cerai daripada suami dia. Dia minta cerai daripada suami dia, dan berlaku paksaan-paksaan untuk diceraikan, berlaku juga macam kekalutan, berlaku macam tekanan perasaan, dia pernah histeria dan sebagainya. Jadi, nampak macam perlulah untuk dilepaskan, maka dia dilepaskan oleh suami dia. Dia tinggalkan semua tu tuan-puan, dia duduk kat Mekah. Ni cerita setelah dia duduk Mekah ni Ustaz jumpa. Dia tinggalkan semua tu, duduk kat Mekah. Dia berkahwin dengan seseorang orang Indonesia kat sana, tuan-puan sekalian, dia duduk. Tapi dengan air mata yang bila bertemu setelah bertahun-tahun, yang sangat sarat tak terungkap. Masa tu memang Ustazah pun cuba memahami tuan-puan, benda tak boleh reverse ke belakang, nak cakap kalau-kalau pun tak boleh, membuka pintu syaitan juga bila cakap kalau-kalau, benda dah berlaku. Tapi bayangkan dia rasa solat dia, ibadah dia, walaupun depan tu Kaabah, walaupun dia pergi doa banyak-banyak dekat multazam, tapi dia rasa dosa dia mengabaikan tanggungjawab kepada anak-anaknya di Malaysia, rasa macam tidak tertebus. Tengok sahabat-sahabat sekalian. Jadi memang Ustazah pun main peranan lah waktu tu juga. Tenangkan dia, ingatkan dia pada rahmat Allah yang luas, minta dia berusaha mencari kaum keluarga dia untuk minta maaf, minta halal, ceritakan keadaan yang pernah kita lalui macam mana. Gandakanlah doa untuk keluarga, untuk anak-anak, agar Allah bukakan pintu hidayah, buka pintu ilmu pada anak-anak. Banyaklah nak menebus al-hasanat yudhibnas sayyiat, kebaikan-kebaikan tu boleh menghapuskan keburukan-keburukan, kelemahan-kelemahan, kekhilafan yang pernah kita lakukan. Jadi Ustaz nak bagi gambaran tuan-puan sekalian, bahaya mengelak daripada tanggungjawab, tapi menyandarkannya semata-mata menyandarkan kepada apa? Sebab saya nak jadi baik. Sebab saya nak jadi orang soleh. Ni semua dunia belaka. Jangan kata gitu, ada anak kena tanggungjawab. Ada anak kena jaga. Ada suami kena taati, kena layan keperluannya. Suami ada isteri kena bagi nafkah zahir dan batin. Itu maksud dia. Sahabat-sahabat sekalian, mari kita lihat slide yang selanjutnya. Slide-nya adalah nilai adab dengan Allah Azza wa Jalla.
Memahami hikmah ini, sahabat-sahabat sekalian, sebenarnya membentuk adab kita dengan Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Yang pertama apa dia? Untuk kita sentiasa cuba memahami dan mencari hikmah keadaan-keadaan yang berlaku pada hidup kita ataupun fasa-fasa yang berlaku dalam hidup kita, bahawa semua itu adalah daripada proses perjalanan menuju Allah. Setiap fasa dalam hidup kita ini bermakna, sahabat-sahabat sekalian. Ya, semua keadaan yang kita lalui itu adalah proses perjalanan kita menuju Allah Azza wa Jalla. Kita yang kena duduk mencari hikmahnya. Ya Allah, ya Tuhan, aku tengok sahabat aku tu senang hidup dia. Ya, dia tak payah bekerja, dia makan harta 7 keturunan tak habis daripada atuk dia. Ini contoh. Kita tengok sahabat kita tu, anak, cucu orang kaya, 7 keturunan tak habis. Oi, senangnya lah dia. Ya, yang kita ni kaih pagi makan pagi, kaih petang makan petang. Sahabat-sahabat sekalian, duduk di tempat kita dan belajar mencari dan memahami hikmahnya. Ya, memahami hikmah. Jangan kita mempersoalkan apa yang ada pada orang lain. Kita belajar memahami hikmah. Ya Allah, Allah nak jadikan aku ni bergantung dengan Allah. Allah nak jadikan aku ni kenal dengan Allah. Berapa ramai orang-orang yang berusaha mencari rezeki yang halal, tuan-puan sekalian. Buat bisnes tak jadi. Buat bisnes lingkup. Buat bisnes okey jadi sikit. Lepas tu okey sikit. Apa yang akhirnya mereka kata? Ya Allah, ingatkan solat je menambah yakin pada Allah. Ingatkan baca Quran je menambah yakin pada Allah. Tapi mencari rezeki yang halal, berbisnes dengan cara yang halal pun rupa-rupanya menambahkan keyakinan kepada Allah. Allah Al-Wahhab, Allah Ar-Razzaq, Al-Quwah, Al-Matin. Mengenal Allah dengan jalan ini. Allah bagi kita try semua keadaan kehidupan, semua fasa-fasa kita lalui, jatuh bangun, merangkak, tuan-puan sekalian. Sampai nanti kita akan menghargai saat tajrid yang Allah sediakan kepada kita. Jadi kena faham ya fasa-fasa itu. Masya Allah. Masing-masing melalui macam-macam dalam hidup. Yang kedua, menyenangi dan redha dengan apa sahaja yang Allah senang dan redha untuk kita. Kita dekat sini tuan-puan, adab kita apa dia? Kita nak kena belajar senang dengan apa yang Allah takdirkan untuk kita. Ya. Jangan jadi seperti ini tuan-puan. Katalah seorang anak ya dihantar oleh ayahnya yang kaya raya. Ini contoh yang sebaliknya daripada pertama yang Ustaz hurai ya. Contoh seorang ayah yang kaya raya pergi hantar anak dia pergi belajar bidang perubatan. Katalah dekat UK sana. Ya, pergi belajar bidang perubatan, ayah ni sponsor semua. Ayah ni orang kaya raya. Tiba-tiba tuan-puan sekalian sampai sana dia pergi kerja. Dia pergi berjual, dia pergi bisnes, kelas tak masuk. Ya, lepas tu tengok result makin lama makin merosot, makin lama makin merosot. Ini masalah apa sebenarnya? Ya, ataupun tengok-tengok dia tak pergi kelas sebab apa? Nak duduk kat masjid je. Dia nak ikut, maknanya nak pergi dakwah je, tak nak masuk kelas. Nampak tak tuan-puan sekalian? Ya, maknanya apa? Maknanya dia tidak tahu. Sebenarnya dia Allah letakkan dalam keadaan apa dia? Tak payahlah kamu nak cari duit. Tak payah kamu susah-susah nak payah-payah nak cari rezeki apa semua. Ayah kamu dah bayarkan segala yuran. Ayah mak kamu dah jadi wasilah berikan duit kepada kamu. Rezeki memang daripada Allah. Kamu ni kerja kamu apa? Belajar. Kerja kamu apa? Itqan dalam pelajaran sampai jadi pakar, sampai boleh manfaat kepada ummah. Jadi ini pentingnya. Untuk kita meletakkan sikap apa dia? Tolong rasa senang dengan keadaan yang kita ada sekarang. Bukan bermakna senang, bukan bermakna sampai tidak memperbaiki keadaan menjadi yang lebih baik. Ya, jangan pula duduk dalam keadaan bermaksiat, lepas tu rasa senang. Bukan tu maksud ustazah. Tapi jangan sampai kita bangun pagi ataupun kita nak tidur malam, kita meratapi nasib kita. Kita rasa bestnya jadi macam orang tu. Bestnya orang tu rumah besar. Bestnya orang tu kereta banyak. Bestnya orang tu, asyik best orang je. Kita ni macam tak best langsung. Tak. Ya, belajar menyenangi apa yang ada pada kita. Perkataan Alhamdulillah yang kita ucapkan itu boleh menjadi nikmat yang sangat besar kepada kita. Kita tak tahu apakah orang yang kaya raya tu lebih indahkah hidupnya ya berbanding dengan orang yang miskin. Sahabat-sahabat sekalian, sejarah mencatat bahawa solat yang paling khusyuk tu tuan-puan sekalian berlaku kat mana? Dekat rumah
Rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumah yang bumbungnya adalah pelepah tamar, rumah yang tak ada simen apa pun, tanah-tanah saja, rumah yang besar mana sangat tuan-puan sekalian. Ya, rumah yang sebelah masjid. Ya, sejarah melakarkan bahawa solat para sahabat yang khusyuk tu dalam Masjid Nabawi. Masjid yang begitu dhaif ketika itu nak banding dengan masjid rumah kita, masjid kat masyarakat kita sekarang. Masjid kat tempat kita sekarang. Jadi jangan ukur soal khusyuk, soal tenang, soal bahagia dengan benda material, dengan kebendaan. Jangan kita rasa bestnya dia, rumah dia ada surau. Bestnya dia. Subhanallah, kita ada Allah. Kita senang dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kita redha dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Puji Allah. Solat dengan khusyuk. Zikir, tahmid, tasbih. Ini yang kita kena faham sahabat-sahabat sekalian. Ustazah mengajak diri Ustazah juga untuk jadi manusia yang paling bahagia. Untuk jadi manusia yang dapat menikmati ketenangan dalam hidup. Jangan asyik menyuluh pada kehidupan orang lain. Allah sebut dalam Quran, wala tamuddunna ainaika ila ma matta'na bihi. Takut salah baca, Ustaz kena tengok Quran ya dalam surah An-Nahl. Maksud dia, subhanallah, lebih kurang sahabat-sahabat sekalian, janganlah kamu lemparkan pandangan kamu, okey, dah jumpa dah, alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. Janganlah kamu palingkan kedua mata kamu kepada apa yang kami telah pun lebihkan kepada pasangan itu, kepada orang lain di kalangan mereka. Dari segi mana Allah lebihkan mereka? Zahratal hayatid dunya, perhiasan-perhiasan kehidupan dunia, kemewahan-kemewahan, kebendaan-kebendaan. Jangan kamu paling melihat mereka, melihat kebendaan yang Allah berikan kepada mereka. Kerana apa? Kerana apa yang Allah berikan kepada mereka daripada kebendaan, kemewahan, kekayaan, harta dunia, linaftinahum fih, kerana kami, yakni Allah, nak uji mereka dalam kekayaan tersebut. Nak uji mereka dalam kemewahan tersebut. Apa pasal pula kamu yang pergi sibuk-sibuk? Apa pasal pula kamu yang pergi cemburu? Pasal apa pula kamu pergi iri hati? Pasal apa pula kamu ni, kalau bab kata orang Negeri Sembilan, terbelengot pula hati kamu? Pasal apa pula kamu tak lalu makan? Pasal apa pula kamu tak rela tidur? Memandang kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Padahal Allah nak menguji mereka dengan nikmat tersebut. Lalu Allah sebut dalam ayat selanjutnya, wa rizqu rabbika khairu wa abqa, dan rezeki di sisi Allah, apa yang ada di sisi Allah, nikmat yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal yang ada di sisi Allah. Jadi kita mengharap apa yang ada di sisi Allah daripada pahala, kebajikan, kebaikan, rahmat, kasih sayang. Biarlah kita selalu fikir kat situ, jangan terpedaya dengan melihat keadaan yang ada pada orang lain. Jadi kembali kepada nilai adab dengan Allah tadi, sahabat sekalian, belajar menyenangi, belajar redha dengan apa saja yang Allah senang dan redha untuk kita. Ada ibu-ibu di luar sana tak sempat nak pergi belajar dekat masjid. Ada ibu-ibu di luar sana, tuan-puan sekalian, boleh dengar ceramah macam ni mungkin seminggu 2 kali je. Itu pun cuit-cuit nak dengar, cuit masa. Kenapa? Menguruskan anak yang kurang upaya. Menguruskan anak yang sakit. Ada isteri yang menguruskan suami. Ya, kena basuh luka suami, kena lap tubuh badan suami, suaminya koma. Contoh, ni contoh. Dia mungkin mereka tak boleh buat macam kita, tuan-puan, beri masa 1 jam setengah, 2 jam, apa dia, menuntut ilmu, betul-betul tajarud untuk menuntut ilmu, fokus menuntut ilmu, mereka tak mampu buat. Tapi subhanallah, mereka ataupun orang-orang yang seperti itu entah jauh lebih baik di sisi Allah daripada kita. Kenapa? Sebab mereka belajar menyenangi dan redha dengan keadaan yang Allah letakkan mereka padanya. Ya, kerana apa? Kerana rahmat Allah sangat luas. Kerana ibadah itu terlalu luas.
pelbagai bentuk ibadah. Jangan dikecilkan dengan pemahaman kita yang sempit. Sedangkan ibadah itu sangat luas. Baik. Yang ketiga, sahabat sekalian. Jangan suka bersikap gelojoh dan iri dengan keadaan yang ada pada orang lain. Jadi bila kita memahami tentang hikmah yang kedua ini, ya kita senang hati sahaja. Yang penting kita tahu yang kita buat ini dalam kerangka ibadah. Walaupun kita duduk dalam keadaan asbab, tapi ini juga ibadah. Bergantung diri dengan Allah, ya yakin segalanya datang daripada Allah, kekuatan semua daripada Allah. Jadi berlaku hubungan dengan Allah dalam susah payah kita untuk melengkapkan segala sebab-sebab tadi tuan-puan sekalian. Ada pun mungkin orang lain, Masya Allah, contohlah Zah buat kalau macam sedapnya cakap pula sedap ni kan ya, memang nikmat Allah bagi pada orang lain kan ya. Jadi Imam Masjidil Haram contohnya. Imam Masjidil Haram ni dia taraf menteri tanpa portfolio ya. Jadi maknanya dilayan sama macam mana menteri-menteri Arab Saudi itu. Jadi diberikan segala maknanya kemudahan-kemudahan, diberikan gaji dan sebagainya. Jadi makna kata tak payah pagi-pagi tak payah keluar kerja. Tak payah pergi sekolah ke, pergi universiti ke, tak payah. Kerja dia apa? Hafaz Quran, jaga Quran, mantapkan Quran, baca Quran, imamkan solat. Kemudian adalah beberapa tugas-tugas lain ya, menguruskan, mesti banyak lagi tugas lain kan ya, sebagai Imam Masjidil Haram ni tanggungjawab yang besar. Tapi kita akan rasa bestnya, ya maknanya dia ni dapat upah lagi ya, di mana dibagi gaji. Dengan apa? Dengan pegang Quran, faham Quran, baca Quran, hafaz Quran. Sedangkan kita contoh, kita rasa macam kita ni tak sempat nak macam tu. Kenapa? Yelah kerja kita ni buat nasi lemak, nanti jual. Ya, tak sempat. Jangan disalahkan kehidupan kita. Ya, jangan diirikan kehidupan orang lain. Dalam apa jua keadaan, Allah itu maha dekat, sahabat-sahabat sekalian. Tengok dalam Quran apa Allah sebut. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Dan apabila hamba-Ku itu mencari aku, bertanya tentang aku. Ini kalau kita tengok pada sa'ala ni makna tanya. Dalam maksud yang lain, bila hamba itu mencari Allah, bertanyakan Allah, menyeru Allah, memanggil Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni. Ya, bila hamba-Ku cari aku, tengok macam mana Allah sebut dalam ayat tu. Apabila hamba-Ku cari aku, fa inni qarib. Terus Allah kata, maka sesungguhnya aku sangat dekat, sangat dekat. Ya, fa inni qarib. Bukannya tengok cara macam mana ayat tu tuan-puan sekalian. Contoh, okey, orang tu panggil kita ya. Panggil kita, contohlah orang tu panggil kita kata, okeylah nanti kita bagilah apa dia nak. Tapi mungkin boleh jadi masih jauh. Telefon je. Okeylah nanti kita bank in lah. Orangnya jauh daripada kita. Ya, pertolongan sampai tapi orangnya jauh. Tapi subhanallah cantiknya, indahnya bahasa. Macam mana Allah menyapa. Ya Allah menatang hamba-hambanya. Bila hamba aku tu cari aku. Padahal ni hamba ni. Ya, bukan bandingan dengan Allah yang maha hebat, pencipta. Tapi ya Allah, bila kamu cari aku, siapa? Hamba aku yang lemah, yang hina, yang tak ada apa-apa, yang bergelumang dosa. Tapi bila hamba aku cari aku, fa inni qarib, aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mustajabkan, akan jawab panggilan-panggilan yang memanggil aku. Panggilan-panggilan hamba aku yang menyeru aku. Kenapa aku ni sangat dekat dengan hamba aku. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk ibadah, untuk mengingati Allah ni, ruang lingkupnya terlalu luas. Terlalu luas. Yang penting apa dia? Hati kita ni kena yakin dengan Allah. Hati kita ni kena thiqah billah, kena percaya, ya, kena berpegang teguh dengan Allah Azza wa Jalla. Dan yang kelima, panjang pula hari ni kan ya. Yang kelima, meyakini rahmat Allah yang sangat luas dan ibadah
dalam konteks yang luas. Jadi rahmat Allah ni sangat luas, maha luas, ibadah ni juga pengertiannya sangat luas skopnya. Jadi bila kita faham hikmah ini, kita akan faham keluasannya itu, ya, tak terfikir kat kita, tak dapat kita nak gambarkan dengan bahasa sebesar mana, seluas mana rahmat Allah Azza wa Jalla yang maha luas. Sahabat-sahabat sekalian, ya. Baik, pada slide yang selanjutnya, yang ketiga akhir, ada Ustazah sertakan Surah Al-Furqan ayat yang ke-20. Ya, kadang-kadang memang adalah, mungkin ada juga ya lintasan ke hati tu nak menyendiri kan, nak menyendiri, penat dah dengan manusia ni ya. Mungkin ada segelintir kita yang rasa demikian. Ya, penat dah saya, dikatakan ya, dengan macam-macam kerenah ya kehidupan. Tapi cuba kita tengok pada ayat surah Al-Furqan ayat 20. Masya Allah, sangat memujuk kita sahabat-sahabat sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Dan kami jadikan sebahagian kamu kepada sebahagian yang lain sebagai ujian. Apa tujuannya? Atasbirun. Kamu sabar ataupun tidak. Allahu Akbar. Ya, jangan mengeluhlah kalau kita masih perlu untuk mendidik anak-anak kita. Jangan mengeluhlah kalau kita masih perlu untuk mencari rezeki pagi, petang, siang dan malam, memenuhi keperluan keluarga kita. Jangan mengeluhlah kalau kita masih perlu keluar untuk apa? Mencari ilmu dengan susah payah. Ya, malaslah cari ilmu kat masjid tu, kat kelas tu, jumpa dengan makcik tu, makcik ni, makcik tu perangai macam ni, perangai macam ni. Atasbirun. Allah jadikan kamu dengan yang lain tu fitnah. Kita fitnah ujian pada orang lain ujian pada kita. Apa yang Allah nak lihat? Atasbirun. Kamu boleh sabar ataupun tidak. Sabar kamu itu adalah ibadah. Kamu telan air liur nak sabar dengan orang tu, itu ibadah. Itu mendekatkan kamu kepada Allah. Kamu sabar daripada mengatakan perkataan yang buruk, yang jelek, itu adalah ibadah. Kamu sabar kerana Allah. Masya Allah, luasnya ibadah, tuan-puan sekalian. Lalu kita lihat pada slide yang kedua akhir, mafhum daripada hal tajrid tadi. Contoh dia, Tuan Ahmad tidak ada anak, isteri telah cukup harta, tak ada anak, tak ada isteri. Harta benda dah cukup dah. Ya, dah boleh jadi nafkah diri dan sebagainya. Usia pun tak muda lagi. Jadi dalam keadaan macam ni, okeylah, duduklah macam tu. Ya, banyak-banyak buat ibadah khusus. Ya, sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, maknanya kita ni dah tak dibebankan dah dengan yang macam orang lain. Ya, jangan pula kita pun sama juga. Ya, dengan tertimpa pula penyakit, rasa tak pernah cukup. Sebab tu penting ar-ridha bil qalil. Redha dengan sedikit tu, Masya Allah, itu nikmat iman, tuan-puan sekalian. Selalu ingatkan, iman ni antara lain, ya, diulas ataupun takwa, antara lain maksud dia apa diulas oleh sahabat? Ar-ridha bil qalil, redha dengan yang sedikit. Apatah kalau dah banyak. Tapi kalau tertimpa penyakit, tuan-puan sekalian, tak cukup. Daripada 2 juta nak 3 juta, 3 juta nak 100 juta, 100 juta nak 1 bilion. Letih tuan-puan. Jadi bila ada masa untuk Allah? Bila ada masa untuk ibadah? Jadi ni kena fikir baik-baik. Kalau Allah dah bagi kita masa yang macam, ya Allah, tak payah susah payah dah. Ya, kita boleh amal ibadah khusus banyak-banyak. Masya Allah, itu sudah duduk pada himmah al-aliyah. Maknanya pada satu kehendak, keinginan, ya, satu pendakian yang tinggi dah sebenarnya. Jangan direndahkan. Yang kedua, contoh Dr. Ishak dihantar oleh tabung haji, bertugas menguruskan jemaah haji. Okay, ni contoh ni kena faham sikit kan. Okay. Katalah ustazah ni adalah jemaah haji, tak pernah buat haji lagi, pergi haji. Dr. Ishak pergi haji sama kapal terbang dengan ustazah, tapi dia dihantar oleh tabung haji untuk merawat, untuk menjaga kesihatan para jemaah haji. Nanti tuan-puan akan lihat, dua-dua ustazah dan Dr. Ishak tu akan lain kita orang punya rutin. Ustazah pergi masjid contohnya, pergi buat umrah ya, lepas tu baca Quran banyak. Dr. Ishak tak boleh buat macam tu. Dr. Ishak kena tengok makcik tu sakit, makcik ni nak ubat tu yang bilik sana, tak larat nak turun, pergi naik lift ke sana. Tiba-tiba Dr. Ishak rasa bestnya jadi macam ustazah, boleh pergi masjid, boleh buat umrah. Yang saya ni tengoklah, kena jaga makcik tu. Ini adalah fahaman yang salah. Sebenarnya dalam dua-dua keadaan Allah telah menempatkan. Ustazah tak duduk tempat Dr. Ishak. Ustazah memang kena tajrid lah, kena tumpu lah. Kenapa? Saya tak ada tanggungjawab tadi. Adapun Dr. Ishak tak boleh tinggal tanggungjawab dia. Jangan pula ikut pula jemaah lain. Sama pula buat umrah. Yang ni sakit, siapa nak cara hal dia?
Boleh faham sahabat-sahabat sekalian macam mana adanya suasana dan keadaan yang berbeza-beza. Dan yang ketiga, Datuk Seri Junid menghantar anak lelaki ke luar negara untuk menuntut ilmu jurusan ekonomi Islam. Ini Ustazah dah hurai tadi kan, kalau dah kena pergi menuntut ilmu, ya okey, khususkan kat situ je, jangan susah payah. Sebab apa? Sebab kita ni dah Allah datangkan jalan, ada orang dah sponsor dan sebagainya. Yang keempat, Puan Maimunah sakit berpanjangan. Sahabat sekalian, ya kadang-kadang orang sakit ni banyak terdetiklah mati dia. Ya Allah, bestnya kalau saya sehat macam Hajah Kamariah. Hajah Kamariah boleh pergi masjid, boleh imarahkan masjid, boleh jadi AJK masjid. Banyaknya pahala Hajah Kamariah. Benar, pahala Hajah Kamariah mungkin banyak. Tapi jangan lupa, Allah itu rahmatnya sangat luas. Yang Puan Maimunah yang sakit ni juga pahalanya berlipat kali ganda. Pahala berlipat kali ganda. Cuma Allah dah letakkan dia pada keadaan tu apa dia? Terlantar ke atas katil. Kamu dah tak payah pergi masjid, kamu tak payah di AJK, kamu tak payah uruskan soal dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Kamu dah tak mampu dah. Allah dah letak kamu di atas tilam ini. Maka kamu beramallah, kamu beribadahlah sesuai dengan keadaan kamu. Orang-orang sakit ni, malaikat doakan dia. Ya, orang-orang sakit ni subhanallah, contoh macam Imran bin Husain, tuan-puan sekalian, seorang sahabat Nabi yang panjang usia. Kemudian diuji dengan sakit sampai 30 tahun, tuan-puan. Ya, berlubang kat belakang ni, sahabat lain datang ziarah sampai tak sanggup nak tengok. Kenapa sianya? Sahabat lain menangis, Imran bin Husain yang sakit yang menenangkan, tak usah menangislah. Ya, tak ada apa pun. Aku ni terasa-rasalah malaikat ni duduk tasbih bersama dengan aku memuji Allah. Tengok tuan-puan sekalian. Ya, hebatnya. Senang hati orang yang faham ni. Orang yang faham dengan urusan agama sebaik-baiknya, yang faham, ya, yang memahami, yang mengenal Allah. Tahu bahawa Allah maha baik. Allah maha adil. Rahmat Allah maha luas. Ya, Allah maha pengasih penyayang dan maha sempurna. InsyaAllah hati dia tenang. Dia tak ada su'uzan, tak ada buruk sangka dengan Allah, tak ada iri hati dengan manusia. Inilah kepentingan kenapa kita nak memahami hikmah yang kedua. Dan akhirnya sahabat sekalian, ya mari sama-sama kita beramal dengan doa yang dirakamkan, ya, ataupun Allah firmankan dalam surah Al-Isra ayat yang ke-80. Doalah selalu. Inilah doa yang Ustaz nak ajak diri sendiri juga, doa selalu. Biar kita selalu rasa puas hati dengan di mana saja Allah menempatkan kita. Ya, jangan buruk sangka dengan Allah, ya. Kita memang kena perbaiki diri, perbaiki ibadah, perbaiki ketaatan. Tapi jangan sampai kita rasa tak senang dengan keadaan kita. Tengok anak kita tak senang dengan anak macam ni, kok dapat anak macam tu lagi best. Jangan macam tu. Adapun anak kita ni kena dibaiki, kena dididik. Tapi hati kita hati yang senang, hati yang tenang, hati yang redha dengan Allah. Jadi doa dalam surah Al-Isra ayat 80 ni sangat hebat sekali sahabat-sahabat sekalian. Ya, di mana doanya berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan katakanlah, ya Allah, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Jadi Masya Allah tuan-puan, kita serah hidup kita pada Allah. Di mana Pak Allah meletakkan keadaan kita, jadikanlah keadaan itu keadaan yang tetap terbaik untuk kita dengan kita hijrah, kita islah, kita taat kepada Allah, kita banyak istighfar, kita tawaduk, kita jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia. Masya Allah, indah hidup kita tuan-puan sekalian. Jadi amalkan selalu, ya, tengok macam mana Nabi SAW, ya, ketika mana disuruh keluar daripada Mekah, kan? Pergi ke Madinah, Nabi sangat sedih meninggalkan kota Mekah menjadi tempat kelahiran Nabi. Ya Mekah innaki la ahabbul bilad ilayya, wahai Mekah, kamulah ya negara yang paling aku cintai, tanah air paling aku cintai. Tapi kemudian Nabi masuk dengan cara yang baik. Keluar dengan cara yang baik, masuk cara yang baik. Maksud dia apa? Masuk balik Mekah pada pembebasan kota Mekah, pembukaan kota Mekah pada Fathu Mekah dengan kemenangan yang penuh dengan izzah, kemuliaan. Jadi doa selalu, insya-Allah kita akan tenang dalam apa jua keadaan. Yang penting terus ibadah, terus zikrullah, terus mencari ilmu, ya, terus menjaga hati,
Tazkiyatun nafsi, terus melakukan kebaikan, jaga hablum minallah dan jaga hablum minan nas. Allahu Akbar, sahabat-sahabat sekalian, ya astaghfirullahalazim. Saya minta ampun pada Allah dan minta maaf pada tuan-puan, salah silap ya. Lebih dah 1.5 jam ni kita berbicara. Ustazah harap ia membantu untuk menambahkan kefahaman kita, dapat menikmati kehidupan dengan lebih baik. Ya Allah, ya Tuhan, ampunkanlah dosa kami, ya Allah, salah silap kami, kelemahan kami. Ya Allah, Kau maha melihat, ya Allah, usaha kami untuk memahami agamamu. Ya, Kau maha melihat, ya Allah, usaha kami, ya Allah, untuk mengenal kamu. Kau maha melihat, ya Allah, usaha kami untuk memperbaiki diri kami kerana-Mu, ya Allah. Maka ampunilah kami, sayangilah kami, ya Allah. Jadikanlah sisi-sisi umur kami ini adalah jalan ibadah, adalah jalan taubah, adalah jalan kebaikan untuk kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong ya Allah, jaga hati kami, ya Allah. Jadikanlah kami redha dengan segala ketentuan yang Engkau tentukan kepada kami. Jadikanlah kami menikmati keindahan ketentuan-Mu kepada kami. Tetap kami mengisi, ya Allah, setiap keadaan kami dengan ibadah, dengan zikrullah, dengan istighfar, dengan ketaatan kepada-Mu, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat sekalian, ya, memandailah untuk malam ini. InsyaAllah kita akan bertemu pada hari Rabu malam, insyaAllah. Di mana pada hari Rabu malam, ya, Ustazah akan bersama dengan Ustazah Nurul Hidayah daripada Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan. Kerana ya, program pada hari Rabu malam akan ditaja oleh Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan dan kita akan meneliti kitab At-Targhib wat-Tarhib dalam bab As-Sadaqah. Ya, jadi dalam bab As-Sadaqah, hadis-hadis yang dihimpunkan, hadis yang memberikan galakan dan hadis yang mengingatkan dan menegur kita, ya, dengan ancaman-ancaman yang menyebabkan kita takut meninggalkan sedekah tu, insya-Allah akan kita kongsikan pada hari Rabu malam. Sahabat-sahabat sekalian yang masih lagi belum mendaftar Mihrab Coaching Qalbun Salim, Ustazah jemput untuk sama-sama dengan kami. Ya, maknanya kita belajar secara lebih sistematik, lebih manhaji untuk jaga hati biar jadi qalbun salim. Jadi masih lagi peluang dibuka, ya, boleh masuk dekat Facebook Official Ustazah, boleh klik link tersebut, ya, daftar insya-Allah bersama-sama dengan community Mihrab Coaching Ustazah Nur Hafizah Musa dan juga community Madinatul Huffaz. Dan kepada sahabat-sahabat yang nak memberikan sumbangan pengurusan dan infak media untuk kelas talaqi ni, boleh berbuat demikian, ya, pada nombor akaun yang telah disediakan. Sekiranya ia melebihi daripada yang diperlukan untuk media dan pengurusan, maka kami akan transferkan kepada tabung pembangunan fasa kedua Madinatul Huffaz, insya-Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tutup dengan suratul As dan tasbih kafarah. Ruang kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, ketatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Biasa di sudut sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj.
perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku, di mihrabku tersungkur syahdu. Jalan berliku ke lembah nafsu, hanya karena kau selamatkan aku. Ku seru namamu, Allah yang agung. Ku seru namamu, Allah yang Esa. Ku seru namamu dengan sepenuh jiwa. Ya Latifu ya Halim, ya Rahmanu ya Rahim, ya Karimu ya Jawad. Hidupku mohon berkat, pandangilah aku, luruskan hatiku, teguhkan sabarku, indahkan syukurku. Ku seru namamu, Allah yang agung. Ku seru namamu, Allah yang Esa. Ku seru namamu dengan sepenuh jiwa. Ya Saburu ya Syakur, ya Subuhu ya Quddus, ya Hannanu ya Mannan, ya Zal Jalali wal Ikram. Engkaulah maksudku, Engkaulah tujuanku, redamu harapanku, bernaung di Firdausmu. Engkaulah maksudku, Engkaulah tujuanku, redamu harapanku, bernaung di Firdausmu. Ruang kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Biasa di sudut sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku
rasa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku, di mihrabku tersungkur syahdu. Jalan berliku ke lembah nafsu, hanya kerana kau selamatkan aku. Ku seru namamu, Allah yang agung. Ku seru namamu, Allah yang Esa. Ku seru namamu dengan sepenuh jiwa. Ya Latifu ya Halim, ya Rahmanu ya Rahim, ya Karimu ya Jawad. Hidupku mohon berkat, pandangilah aku, luruskan hatiku, teguhkan sabarku, indahkan syukurku. Ku seru namamu, Allah yang agung. Ku seru namamu, Allah yang Esa. Ku seru namamu dengan sepenuh jiwa. Ya Saburu ya Syakur, ya Subuhu ya Quddus, ya Hannanu ya Mannan, ya Zal Jalali wal Ikram. Engkaulah maksudku, engkaulah tujuanku, redamu harapanku, bernaung di Firdausmu. Engkaulah maksudku, engkaulah tujuanku,